Didik TV KPM. Okey, Syamira dan rakan-rakan di rumah. Murid-murid di rumah, tadi kita dah belajar bagaimana mencari bilangan pilihan atur bagi 3 kes berbeza. Okey, jadi sekarang cikgu tahu murid-murid sekalian ingin menguji setakat mana kefahaman anda tentang pilih atur atau bilangan cara susunan. Baik, okey, cikgu. apa kata kita tengok soalan-soalan latihan. Okey, Wow, mari kita menariknya. cuba sama-sama murid-murid dan Syamira. Okey, uji minda yang pertama. Soalannya, cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan ceria tanpa ulangan huruf. Okey, ceria ada berapa huruf di situ? Kita perhatikan. Ada 5, cikgu. Okey, betul. Jadi bagaimana kita nak mencari bilangan cara menyusun tadi? Formula mana yang perlu dikaitkan? Rumus mana yang perlu dikaitkan? Rumus yang 5 mana? huruf berbeza. Ini menggunakan rumus N bersamaan dengan 5. Betul kan, cikgu? Betul. Sebab ada 5 huruf, jadi N merupakan 5. Lepas tu menggunakan rumus NPN. NPN 5P5 juga bersamaan dengan 5 factorial. faktorial. Okey, cuba murid-murid dapatkan jawapan dengan menekan kalkulator. Baiklah. Okey, 5 terbaik. Kita ada N bersamaan dengan 5. Jadi 5P5 bersamaan dengan 5 faktorial. Kalau kita guna kalkulator, 5 faktorial bersamaan dengan 120, cikgu. 120. Ya, betul. Tepat sekali. Tanya, 120 cara untuk menyusun perkataan ceria. Okey. Bagaimana pula kalau kita nak guna kaedah kotak? Okey, kita sarankan juga murid-murid menggunakan kaedah kotak untuk menyusun N objek berbeza, iaitu kaedah kotak di mana kita perlukan 5 kotak. Betul, Syamira? Betul, Okey, cikgu. sebab N kita ialah 5. Jadi 5 kotak tersebut. Untuk kotak yang pertama, seperti soalan yang sebelum ni, 5 kotak pertama kita ada 5 pilihan huruf iaitu C, E, R, I, A. Dan kotak kedua 4, 3, 2 dan 1 secara berturutan bersamaan dengan 5 darab 4, darab 3, darab 2 dan darab 1 bersamaan dengan 120. Juga jawapan yang sama. Wow, Okey, baik, cikgu. seronok dah tu kan sebab kita dah jawab dengan betul. Untuk N objek pilih atur bagi N objek berbeza. Okey, mari kita ke soalan yang kedua pula. Okey, Syamira and murid-murid di rumah. Boleh, cikgu. Okey, Jom. uji minda 2. Alright. Di sini tanpa menggunakan kalkulator. Baiklah. Sebenarnya soalan ni kadang-kadang dia sebut tanpa menggunakan kalkulator, tapi sebenarnya boleh digunakan pengetahuan yang hendak diuji ialah pengetahuan tentang faktorial tadi. Baik, Okey, cikgu. soalan A ialah 8 faktorial per 5 faktorial. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikannya? Okey, 8 faktorial tadi diketahui dengan murid-murid di rumah dan juga Syamira boleh sama-sama tunjukkan 8 faktorial bersamaan dengan ini tanpa menggunakan kalkulator kan, ya, cikgu? betul. Okey, Ini sama dengan menunjukkan murid-murid perlu menunjukkan cara kerja. Cara Baiklah. kerja bagaimana untuk menyelesaikan 8 faktorial bahagi 5 faktorial. Okey. Bagaimana Jadi agaknya? jawapannya- Boleh tak Syamira tolong kawan-kawan di rumah untuk mencari jawapan dia? Boleh, cikgu. Okey, saya susun terlebih dahulu. 8 faktorial dia akan jadi 8, darab 7, darab 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Sama juga dengan 5 faktorial kan, cikgu? Betul. 5 darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Lepas tu, cikgu, saya nampak ada pengulangan nombor ni, cikgu. Betul, tepat sekali. Jadi macam Pengulangan cikgu nombor. dah terangkan tadi, kita hapuskan saja yang sama. Tepat sekali, pandai. Foto, Nombor yang foto. sama, penyebut dan pengangka boleh dimansuhkan, iaitu kita mansuhkan daripada nombor 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Betul, Syamira? cikgu. Betul, cikgu. Okey, akhirnya kita akan dapat jawapan yang tinggal ialah 8 darab 7 darab 6 bersamaan dengan 336. Ya, tepat sekali. Tahniah Syamira, dan cikgu percaya murid-murid di rumah juga dapat jawapan tersebut. Okey? Baiklah. Okey, terbaik. Okey, seterusnya kita tengok soalan B pula. Okey, kalau diperhatikan kat sini Syamira, soalan B murid-murid tiada nombor. Di sini lagi sekali murid-murid diuji tentang pengetahuan pengetahuan faktorial. Okey, mari cuba selesaikan. N tolak 1 faktorial bahagi atau per N faktorial. Wah, macam mana ni? Okey, saya cuba ya, cikgu. Pengetahuan kita tentang N faktorial tadi ialah
N tolak 1 faktorial, kemudiannya darab dengan N tolak 2 dan seterusnya N tolak 3 dan berikutnya. Baiklah. Kalau macam ni kan cikgu, kita perlukan sehingga 3 sahaja ke cikgu? N tolak 1? Sebenarnya berikutnya ada dot. Kita boleh letakkan simbol dot yang berikutnya lah. Kerana dia banyak lagi pendarapan yang berikutnya sehingga mendapat 3 darab 2 darab 1. Baiklah. Okey. Jadi kalau saya dapat boleh macam ni cikgu. tunjukkan? Okey, ini saya belum siap lagi. Tapi macam ni susunan yang saya buat. Kemudian saya akan hapuskan yang sama. Ya, sekali lagi. Okey, kalau macam ni, kalau kita tengok yang samanya ialah N tolak 1 dan N tolak 2. Dan juga seterusnya. Dan seterusnya. Sebab tu kalau kita tengok dekat skrin, N tolak 1, N tolak 2, N tolak 3, kita buat simbol dot bererti seterusnya banyak lagi hasil pendarapan. Kita hapuskan di atas dan di penyebut dan pengangka. Jadi yang tinggal tepat sekali Syamira, kita tinggal 1 per N. Okey, jadi sama juga N tolak 1 faktorial bahagi dengan N darab N tolak 1 faktorial. Jadi atas dan bawah penyebut dan pengangka yang sama kita hapuskan. Jadi tinggal 1 per N. Tahniah lagi sekali Syamira. Wow, begitu juga murid-murid. Nampaknya semakin pandai dan tentang bab pilih atur ini. Dan penekanan di sini ialah untuk soalan ini ialah kemahiran kita tentang faktorial, nilai faktorial. Okey, apa kata kita pergi ke soalan yang berikutnya? Okey, uji minda. Soalan berikutnya kita ke aras yang lebih tinggi sedikit. Okey, Syamira? Baik, cikgu. Iaitu kemahiran berfikir arah tinggi. Soalan kebat ya murid-murid. Okey, soalan kebat ni perlu dibiasakan untuk menjawab sebagai menguji pengukuhan tentang pengetahuan bab pilih atur ini. Okey, soalannya, Adam menjamu selera dengan isteri dan 3 orang anaknya. Mereka duduk di meja bulat dalam sebuah restoran. Okey, dekat situ ditekankan meja bulat ya Syamira. Okey, cari susunan kedudukan mereka jika kita ada 2 soalan kat situ. Jika tiada syarat, bererti dia berada dalam susunan berapa orang semuanya Syamira? Kita ada berapa orang? Berapa orang? Okey, Adam seorang, isteri seorang, 3 orang anak. Jadi 5 orang cikgu. Ya, betul. Jadi 5 orang untuk disusun dalam kedudukan bulatan. Okey. Dan yang B pula ialah Adam dan isteri duduk bersebelahan. Bererti dia mesti duduk bersama-sama. Okey, mari kita tengok kes yang pertama iaitu tiada syarat. Cari susunan kedudukan mereka jika tiada syarat. Okey, kita gambarkan kedudukan 5 orang seperti dalam rajah. Baiklah. Okey, jalan penyelesaian dia bagaimana agaknya? Okey. So, seperti yang kita belajar tadi, kalau susunan dalam bulatan, bagaimana untuk mencari bilangan pilih aturnya Syamira dan murid-murid sekalian? Macam mana kawan-kawan? Okey, untuk susunan pilih atur dalam bentuk bulatan, dalam kurungan N tolak 1 faktorial. Faktorial, tepat sekali. Okey, nampak tak kita dah pandai nak gunakan rumus yang mana? Okey, boleh kira sama-sama murid-murid dan Syamira? Boleh, cikgu. Okey, bilangan susunan bagi 5 orang dalam satu meja bulat. Jadi, bersamaan dengan kalau kita tengok, kita dah buat kurungan terlebih dahulu. 5 tolak 1 tutup kurungan dan faktorial. Jawapannya ialah 24, cikgu. Ya, tepat sekali. Tahniah. Okey. Wow. So, soalan A biasanya mudah lagi, betul? Okey, apa kata kita pergi kepada soalan B pula, Syamira dan murid-murid sekalian. Soalan B ditanya, cari susunan kedudukan mereka jika Adam dan isteri duduk bersebelahan. Ini boleh dikatakan bersyarat. Okey, pilih atur bersyarat. Baiklah. Di mana tadi kita ada 5 orang yang duduk secara tiada syarat. Okey, sekarang kita mesti tetapkan Adam dan isteri di mana berada dalam meja bulat tu mesti bersama. Jadi sebenarnya kita boleh anggap Adam dan isteri ni kita ikat dia. Jadi sebenarnya tinggal berapa orang kalau kita ikat mereka berdua. Kalau tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ikat mereka, Adam dan isteri dia. Adam dan isteri, maka Adam dan isteri ini dikira sebagai satu, cikgu. Betul, tepat sekali. Jadi kalau dikira sebagai satu, 1, 2, 3, 4, cikgu. Ya, pandai Syamira. Okey, murid-murid semua dapat. Okey, betul tadi kita tetapkan Adam dan isteri sebagai satu individu. Sebab mereka akan duduk bersama. Baik. Okey, jadi sekarang daripada N kita ialah 5 tadi, jadi N sekarang tinggal
4. Jadi boleh menggunakan rumus yang sama tadi. Apa rumus untuk bilangan pilih atur n objek berbeza dalam bulatan? Rumusnya ialah dalam kurungan n tolak 1 tutup kurungan faktorial. Tepat sekali. Okey. Tapi dalam masa yang sama, okey, kita kena ketahui Adam dan isterinya juga, walaupun dia berada di kedudukan yang berbeza, bersama-sama, mereka berdua juga boleh bertukar sesama mereka. Okey, kalau tengok gambaran di sini, Adam dan isteri boleh duduk Adam di kiri, isteri di kanan, atau isteri di kiri, Adam isteri di kanan, Adam di kiri. Okey, jadi di situ juga dah ada dua susunan. Jadi bilangan keseluruhan susunannya ialah 4 tolak 1 kerana ada 4 sahaja. Kita anggap sebagai 4 objek. Tolak 1 ialah rumusnya faktorial darab dengan 2. Okey, darab 2 tadi tu sebenarnya daripada mana tadi, Syamira? Daripada bagaimana Adam dan juga isterinya boleh bertukar tempat. Bertukar tempat, pandai, bijak sekali. Okey, jadi kesimpulannya kita akan dapat jawapannya. Baiklah. Adam dan isterinya boleh bertukar tempat. Okey, jadi ada kita darab dengan 2 menunjukkan ada 2 cara Adam dan isteri bertukar tempat. Jadi berapa jawapan yang murid-murid dan Syamira dapat? Jawapan yang saya dapat sama tak dengan kawan kawan dekat rumah? Jawapannya ialah 12, cikgu. Ya, tepat sekali. Tahniah Syamira dan murid-murid. Nampaknya soalan kemahiran berfikir arah tinggi juga dapat dijawab dengan baik oleh murid-murid dan Syamira juga. Okey, jadi cikgu rasa objektif hari ini telah tercapai, iaitu kita telah mencari 3 kes pilih atur. Okey, 3 kes pilih atur. Mari kita rumuskan apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu rumus-rumus pilih atur. Okey, rumus-rumus ini perlu diingat walaupun mungkin diberi dalam peperiksaan nanti. Okey, rumus yang pertama tadi kita ada situasi linear dan juga situasi dalam bentuk bulatan. Okey, yang kes yang pertama iaitu n objek berbeza. Rumus dia apa tadi, Syamira dan murid-murid sekalian? Untuk n objek yang berbeza, nPn bersamaan dengan faktorial. N faktorial. Okey, tepat sekali. Okey. Seterusnya bagi rumus dalam bulatan pula, bagi n objek berbeza ialah P sama dengan dalam kurungan n tolak 1 tutup kurungan faktorial. Tepat sekali. Okey, untuk kes yang kedua pula, kita ada n objek berbeza diambil r objek pada satu masa. Juga ada 2 situasi di sini, iaitu dalam bentuk linear. Kita ada rumusnya ialah n PR sama dengan n faktorial bahagi dengan dalam kurungan n tolak r tutup kurungan faktorial. Betul. Dan begitu juga dalam rumus bagi n objek berbeza diambil r objek pada satu masa dalam bentuk bulatan pula. Kita akan gunakan r ialah bilangan objek yang diambil. Jadi P bersamaan dengan NPR bahagi dengan R. Okey, seterusnya hanya satu situasi saja untuk pilih atur bagi N objek yang melibatkan objek secaman, iaitu formulanya apa tadi, Syamira? Objek secaman ni lain sikit ya, cikgu? Dia sangat ringkas saja. Iaitu P sama dengan N faktorial bahagi dengan A faktorial B faktorial. Ya, tepat sekali. Okey, tahniah Syamira dan murid-murid sekalian. Cikgu percaya rumus-rumus ni telah berada dalam kepala anda dan anda mungkin mahirkan lagi dengan menjawab soalan untuk lebih mahir dan mudah mengingat semua rumus-rumus yang kita pelajari pada hari ini. Ya, cikgu. Wow, dah sampai ke penghujung dah kelas kita, cikgu. Betul. Tapi saya rasa ada masa lagi. Saya nak tanya cikgu pula. Tadi kita dah belajar tentang Lego. Kalau untuk susunan cawan tu pula, cikgu, ada tak penerangan yang cikgu boleh sampaikan? Kat sini cikgu ada tip istimewa untuk murid-murid sekalian. Okey, untuk pemahaman, mari kita pergi kepada meja. Untuk pemahaman tentang susunan n objek berbeza dalam bentuk bulatan tadi. Okey, kalau tadi kita teroka dengan menggunakan pada raja-raja di slide, okey, dengan susunan bulatan mengikut arah jam. Baik, cikgu. Jadi dalam pemahaman yang lain kita boleh anggapkan begini ya, Syamira. Katakan kita ada 4 gelas yang berbeza warna untuk menyusun dalam meja atau kedudukan bulatan. Okey, untuk 4 warna gelas yang berbeza. Gelas yang pertama, kita andaikan gelas pertama berwarna hijau. Jadi gelas hijau ni kalau berada pada kedudukan berdekatan dengan saya di bawah. Jadi kita akan perhatikan pandangan gelas yang kita nampak ialah di hadapan dia ialah kosong dan kiri kanan juga kosong. Jadi ini boleh dikatakan satu cara susunan. Okey, berikutnya jika gelas hijau juga dialihkan pada bahagian kanan, okey, boleh tak Syamira nyatakan macam mana pandangan gelas ni tadi?
Kalau macam ni mana tengok pandangan depan kosong Dan kiri kanan kanan gelas, pun kosong. letakkan kedudukan kita pada gelas tersebut. Oh, okey. Sama, adakah sama dengan kedudukan tadi? Sama cikgu. Depan kosong dan kiri kanan kosong. Juga pada keempat-empat kedudukan di hadapan kosong dan kiri kanan gelas hijau tersebut kosong. Jadi untuk kalau menggunakan cara kotak iaitu cara kotak tadi kotak kosong, untuk kedudukan yang pertama kotak kosong tersebut hanya ada satu pilihan. Bukan lagi 4. Kalau 4 tadi ialah susunan secara linear, bilangan pilihan atau secara linear, tapi secara bulatan dia hanya ada satu sahaja pilihan. Okey. Begitu juga kalau yang jika susunan bagi gelas yang kedua, katakan kita ada gelas kuning Syamira Gelas kuning kita letakkan pada kedudukan sini. Mari perhatikan sama-sama murid dan Syamira. Kalau berada di bahagian kanan, jadi apa kedudukan yang kita perhati ialah di sebelah kiri kuning tersebut ialah warna hijau, di depan dan kanan kosong. Itu satu cara. Okey, cara kedua, kalau kita letakkan di depan, apakah kedudukan dia Syamira yang dapat diperhatikan? Gelas kuning. Untuk gelas kuning, di depan ada gelas berwarna hijau, kiri kanan kosong. Ya, itu dah. Adakah cara dia sama seperti tadi? Tak sama cikgu. Dua cara berbeza. Begitu juga kalau kita letakkan di kedudukan belah kiri gelas hijau, di depan kosong dan di belah kiri kuning tersebut kosong. Jadi ketiga-tiga susunan berbeza. Untuk gelas kedua, dia istimewa sikit, kesusunan ni ada 3 susunan berbeza. Okey, berikutnya seterusnya untuk gelas ungu hanya tinggal 2 susunan ataupun 2 pandangan yang berbeza. Atau di sini dia akan mendapat depan hijau dan kiri kuning. Dan kalau di sini gelas daripada pandangan kita pada kedudukan gelas ungu, di depan kuning, kiri hijau. Okey, jadi 2 cara yang berbeza. Begitu juga tinggallah gelas yang terakhir. Satu cara saja. Jadi kalau menggunakan teknik kotak tadi, kita ada kita ada 4 kotak kosong, iaitu kotak yang pertama hanya ada satu pilihan, tepat sekali. Kotak kedua 3, kotak yang ketiga 2 dan kotak terakhir ialah 1. Jadi daripada petua pendarapan kita hanya perlu darab 1, darab 3, darab 2, darab 1 bersamaan juga dengan 3 faktorial. Dia bukan lagi 4 faktorial tadi, betul tak? Betul, yang itu yang dia menyebabkan kurang 1. Okey, diharap dengan tips ini memudahkan murid-murid faham lagi tentang bilangan pilihan batur bagi n objek berbeza dalam bulatan. Baiklah. Didik TV KPM